Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء ولنا وخصوصا إلى روح المرحوم الشيخ أبو حميد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي rahimahullahu ta'ala. Syai'unillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi mtammim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bihikmatika fatuhal 'arifin wa anshur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Di pagi yang penuh keberkatan ini, di hari penghulu segala hari, dapat kita bertemu semula dalam kuliah online kita, dan saya pancarkan kuliah ini dari negeri di bawah Bayu Sabah, dan saya sekarang berada di Masjid Jami' Tandik Kota Murudu, yang tempat yang paling hampir dengan kediaman saya malam tadi. Lebih kurang perjalanannya kira-kira 3 jam ya, daripada perkampungan yang saya singgah, di mana di situ saya sudah menyiapkan sebuah madrasah sekolah pondok untuk perkampungan di kampung dan Perun Sugut. Jadi sebaik saja lepas subuh di sini awal pukul 5.15 lebih kurang 5.30 pagi kami bertolak bersama dengan sahabat-sahabat saya di sini, Ustaz Muhammad Daud dan juga Ustaz Syukur, dan kami sudah sampai sekarang ini di Tandik, di tempat kita bersiaran. Seperti yang kita jadualkan, pagi ini insya-Allah kita mulakan membaca kitab Imam Al-Ghazali, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, yakni dalam bahasa Melayunya kitab 40 prinsip-prinsip agama, ataupun 40 asas-asas atau umbi-umbi agama yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi insya-Allah ya, kita buka teruslah ya, buka surat yang disebutkan dalam kitab kita ini, 40 prinsip agama penyucian rohani untuk meraih
akhlak terpuji. Itu terjemahan maksud kata kitab Arba'in fi Usuluddin. 40 prinsip agama penyucian rohani untuk meraih akhlak terpuji. Sebenarnya di dalam kitab ini disebutkan 40 prinsip agama berhubung dengan 3 perkara yang melengkapkan agama kita, yaitu iman, Islam dan ihsan. Jadi Imam Ghazali mengutip 40 prinsip ini di dalam kitabnya. 10 prinsip berhubung dengan akidah ataupun iman. Pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada Rasul, pengenalan kepada rukun iman yang 6 perkara. 10 prinsip lagi Imam Ghazali menekankan kepada ibadat yang zahir seperti solat, seperti puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, melakukan segala kebaikan-kebaikannya. Dan 20 prinsip lagi Imam Ghazali letakkan 10 berhubung dengan akhlak mulia. Ya, yakni sifat-sifat yang wajib kita keluarkan daripada hati, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak elok, sifat-sifat keji, dan 10 lagi ialah sifat-sifat baik, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah yang wajib atas kita menghiasi hati kita. Maka sudah terkenal Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam apa jua karyanya, ya, akan menggabungkan ketiga-tiga syariat ini ataupun ketiga-tiga ilmu syariat, iaitu pertamanya ilmu tauhid, yang keduanya ilmu fiqh, dan ketiganya ilmu tasawuf. Pergabungan ini memberi kepahaman kepada kita bahawa tidak akan lengkap amalan kita kalau tidak ada tiga-tiga bahagian ini. Lagi pula ketiga-tiga uraian ini berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, ya, di mana ya berpandukan kepada hadis Jibril yang kita sentiasa semua mengetahuinya, dan kita belajar daripada kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, di mana menyebutkan bahawa agama itu adalah sempurna dengan 3 perkara yang Nabi SAW menjawabnya kepada malaikat Jibril ketika malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakan kepada Nabi itu, ya, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku wahai Muhammad, apakah makna Islam itu? Nabi SAW menceritakan tentang rukun Islam yang 5 perkara. Kemudian ditanya pula kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman. Maka Nabi SAW menyebutkan pula 6 rukun iman yang sedia kita maklum, yakni percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasul, percaya pada para malaikat, percaya pada kitab-kitab, percaya pada hari kiamat, dan percaya kepada Allah dan qadar Allah. Dan akhir sekali, apabila bukanlah soalan yang terakhir, tapi seterusnya Imam Ghazali ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku ya Muhammad, apakah makna ihsan? Maka Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarab, fa in lam takun tarab, fa innahu yaraka. Yakni ihsan itu kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak dapat melihat Allah, pastilah Allah melihat kamu. Maknanya ihsan ini kita melaksanakan ibadat dengan tulus ikhlas, ya, dan tekun bersungguh-sungguh. Maka inilah ihsan kita, berbuat baik kita, suci bersih hati kita. Maka ulama-ulama tasawuf mengatakan ilmu tasawuf, ilmu yang menjaga ihsan ini
sangatlah penting kerana ilmu ini memelihara amal kita. Kalau kita mempunyai amal yang cukup sekalipun tetapi tidak mempunyai sifat-sifat akhlak mulia, yakni sifat ihsan, nescaya amalan kita akan binasa, akan rosak, akan ditelan, akan dihapuskan oleh sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam hati. Maka memelihara akidah lebih-lebih penting, memelihara ibadat juga penting, memelihara akhlak penting. Kerana ketiga-tiganya itu cabang agama, dan mudah-mudahan di dalam kitab Imam Al-Ghazali ini, kitab Arba'in fi Usuluddin, Imam Ghazali memulakan dulu tentang perkara-perkara prinsip akidah. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Rasul-Rasul. Kepercayaan kita kepada rukun iman. Dan insya-Allah bila kita kukuh pegangan ini, penghayatan kita kepada Allah, penghayatan kita kepada khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman dengan khabar itu, nescaya ia permulaan asas kukuh agama kita. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Bila sebut mengenal Allah, maknanya mengenal Nabi, mengenal Rasul. Kerana mereka lah yang membawa kita kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selepas itu, barulah masuk kepada hal-hal berhubung dengan Islam. Yakni amalan-amalan zahir seperti ibadat dan sebagainya. Dan akhir sekali masuk pula bahagian ihsan, yakni bersifat hati dengan sifat-sifat mahmudah demi menjaga akan amalan-amalan ini. Saya ketika berpeluang mengajar pelajar-pelajar yang terdiri daripada saudara-saudara baru kita, saya selalu menggunakan istilah yang mudah yang mereka mungkin dapat ibarat-ibarat yang lebih jelas. Jadi saya katakan bahawa bahagian iman ini, bahagian akidah ini umpama enjin pada kereta. Akidah ini enjin pada agama. Itu ibarat untuk mudah faham. Perkara yang sangat penting kepada agama ini. Tanpa akidah, maka tiada diterima segala ibadat kita. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Seperti mana perkataan Imam Ghazali, tidak sah akan segala ibadat melainkan setelah kenal akan Tuhannya. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah olehmu sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah. Maka sebab itu kita kata 10 prinsip yang Imam Ghazali letakkan di dalam kitabnya ini adalah merupakan prinsip yang mula-mula wajib atas kita mengetahui dan memperbesarkannya. Kerana ia berkaitan dengan ketuhanan. Dia berkaitan dengan hal-hal kerasulan. Dan dia berkaitan dengan perkara-perkara sam'iyat. Yakni perkara yang kita dengar daripada lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan rukun iman yang 6 perkara itu. Maka sebab itu, insya-Allah kita mulakan kitab Imam Ghazali ini seperti mana yang telah disusun kepada kita, dan kita baca pada muka surat Roman 5. Kerana ini adalah pengantar Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala
ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga sentiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Amma ba'du. Barangkali engkau akan mengatakan bahawa ayat-ayat yang kujelaskan dalam bahagian kedua ini mencakupi berbagai ilmu dan amal yang beraneka ragam. Maka mungkinkah memilih maksudnya dan menghuraikan yang bersifat global dalam bentuk perincian serta kesimpulan yang dapat ditelaah satu persatu agar orang boleh mencapai pintu-pintu kebahagiaan dalam bentuk ilmu dan amal serta memudahkannya untuk menemui kunci-kuncinya dengan kesungguhan dan tafakur. Aku jawab, ya, perkara itu mungkin kerana kitab ini menumpukan sasarannya kepada ilmu dan amal. Maksudnya kitab Arba'in fi Usuluddin ini adalah merupakan kitab yang menggariskan ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Bukan untuk sekadar kita ketahui, melainkan untuk kita beramal dengannya. Mudah-mudahan dihuraikan secara ringkas ini mudah kita faham prinsip-prinsipnya dan insya Allah kita membesarkan prinsip-prinsip ini dan kita beramal dengannya. Amalnya terbahagi kepada yang zahir dan batin. Sudah tentu apabila disebutkan prinsip-prinsip agama ini, ada prinsip-prinsip agama ini yang kita wajib beramal secara zahir dengan menggunakan anggota-anggota tubuh badan seperti beribadat, bermuamalat, bermunakahat, berjinayat daripada Islam itu. Dan ada yang wajib kita pegang pada hati kita yang merupakan akidah dan pegangan agama daripada hal-hal berkaitan dengan Tuhan, hal-hal berkaitan dengan rukun iman yang 6 perkara, dan bahagian yang terakhir yaitu berhubung dengan batin hati kita, penyucian hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji oleh Allah seperti dengki, riya, takabur, dan kita menghiaskan hati kita, yakni menghiaskan batin hati kita dengan sifat-sifat mahmudah seperti sabar, ikhlas, merendah diri dan sebagainya. Amal yang bersifat batin menjadi penyucian serta perhiasan. Maksud di sini amal yang bersifat dengan batin tadi menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, perangai akhlak yang baik dalam hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia, menjadikan hati suci dan ia perhiasan bagi agama. Sebab itu dinamakan bahagian ini sebagai ihsan. Ya. Baik. Maka kata Imam Al-Ghazali, jadi perbahasan ini meliputi 4 perkara. Ya. Perbahasan di dalam kitab yang ada di tangan kita sekarang ini meliputi 4 perkara. Jadi kalau 4 perkara itu maknanya disebutkan Arba'in fi Usuluddin. Jadi 40 bahagi 4. Jadi satu bahagian tu ada 10 prinsip. Iaitu ilmu. Keduanya amal. Pertama ilmu. Yang kedua amal zahiriyah. Ya, ilmu berhubung dengan rukun iman, berhubung dengan ketuhanan, ilmu berhubung dengan kerasulan.
Yang kedua, amal zahiriyah, yakni inilah dikatakan furu'udin, cabang-cabang agama. Kalau akidah itu usuluddin, perdu agama, umbi agama. Ya, seperti akar pada pokok, perdu pada pokok. Ini adalah umbi agama. Yang keduanya furu'udin, cabang-cabang agama, umpama dia panggil dahan-dahan yang bercabang daripada agama yang diperwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan tawaran amalan-amalan sunnah, ya, yang dijanjikan dengan berbagai pahala. Maka akhir sekali disebutkan akhlak tercela yang wajib dibersihkan, dan keempatnya akhlak terpuji yang wajib dijadikan hiasannya. Ya. Baik. Setiap bahagian berdiri dari 10 perkara yang asas. Inilah Imam Ghazali sebutkan. Dalam kitab ini, setiap bahagian, ada 4 bahagian, maka setiap bahagian itu ada 10 perkara yang asas atau dipanggil prinsip. Ya. Jadi maknanya 10 kali 4, 40 disebutkan arba'in fi usuliddin. Kitab ini dinamakan kitab Al-Arba'in fi Usuliddin. Barang siapa yang mahu menulisnya secara tersendiri dari setiap bahagian, maka silakan menulisnya. Ya. Sesungguhnya kitab ini mencakupi intisari ilmu-ilmu Al-Quran. Maknanya tidak ada ilmu-ilmu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, melainkan semuanya bersumberkan daripada kitab Al-Quran Karim dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terusnya kita masuk kepada kandungan yang pertama, prinsip ilmu. Ya. Prinsip ilmu kita lihat ada di sini 10 prinsip. Ia berkaitan dengan akidah. Ia merupakan usul bagi agama ataupun usuluddin. Ya, ia merupakan pegangan yang wajib kita pegang kuat-kuat di hati kerana ia merupakan iman. Tanpanya tiadalah iman kerana dia berkaitan dengan Allah dan Rasul. Maka ilmunya dalam 10 prinsip ini ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin atau ilmu akidah ataupun ilmu fiqh akbar, berbagai-bagai nama yang diberikan kepada ilmu akidah ini. Baik, kita lihatlah prinsip pertama yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang menyebutkan tentang zat. Bila sebut zat di sini, maka kembalilah zat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ialah zat yang maha suci daripada segala kekurangan. Apabila disebutkan zat, apa makna zat? Zat ialah perkara yang ada dengan sendiri-sendirinya. Bila disebutkan Allah itu zat, maknanya Allah itu ialah zat yang ada sendiri-sendirinya, yang tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Dan tidak bergantung kepada zat yang lain, kerana zat Allah itu maha berdiri dengan sendirinya, yakni ia adalah zat yang berdiri sendiri dan tidak berhajat menumpang pada zat yang lain, dan zat Allah tidak juga berhajat kepada zat Allah juga tidak berhajat kepada siapa-siapa menjadikannya. Maka itu pengertian yang disebutkan dengan zat. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala nak menyebutkan tentang kebesaran zat Allah ini.
Maka dimulakan oleh Imam Ghazali dengan menyebutkan kami menyatakan. Ya, dalam kitab Arabnya disebutkan fanaqulu, kami, maka kami mengatakan. Apa dia? Segala puji bagi Allah. Ya. Jadi segala puji bagi Allah yang mengenalkan kepada para hambanya kitab Al-Quran yang diturunkannya. Jadi ya, Imam Al-Ghazali memulakan kitab ini dengan menyebutkan Alhamdulillah. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Apa saja puji? Tertentu, yakni kembali kepada Allah. Ulama mengatakan bahawa puji itu ada 4 bahagi. Pertama, puji khadim bagi khadim, yakni puji Allah bagi Allah, yakni Allah memujinya sebagaimana Allah Ta'ala sebut, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka pujian khadim bagi khadim, pujian Allah bagi Allah itu kembalilah kepada Allah yang layak menerima puji. Yang kedua, puji Allah bagi khadim. Puji khadim bagi hadis. Puji Allah bagi makhluk. Maka sudah tentu juga kembali pujian ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang maha mencipta makhluk itu. Ya, Allah puji makhluk. Kerana makhluk ini bersifat dengan sifat sabar. Allah puji makhluk kerana ya, makhluk ini bersifat dengan sifat bertaubat. Maka Allah pujinya. Maka pujian itu kepada makhluk kembali kepada Allah. Karena Allah lah yang menjadikan kebaikan kepada makhluk itu. Begitu dia dengan perkara ketiga, yaitu puji makhluk kepada Allah. Seperti mana Imam Ghazali sebut, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengenalkan kepada hambanya kitabnya, yakni Al-Quran. Maka puji juga itu kembali kepada Allah. Karena Allah memiliki segala kebesaran. Allah memiliki segala ilmu. Allah memiliki segala kesempurnaan. Allah memiliki kitab yang sempurna yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul untuk umatnya. Dan kembalilah pujian makhluk itu kepada Allah, balik kepada Allah. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Puji makhluk bagi makhluk juga balik kepada Allah. Seperti kita mengatakan kepada kawan kita, engkau sangat baik, engkau sangat pemurah. Maka apa kita nak sebut? Alhamdulillah. Pujian itu tertentu bagi Allah. Karena Allah lah yang menjadikan kita semua. Baik. Jadi kita memulakan seperti mana Imam Ghazali menyebut di sini, segala puji bagi Allah yang mengenalkan kepada para hambanya. Siapa hambanya? Kita semua ini. Kitab yang dimaksudkan di sini Al-Quran. Yang diturunkannya Al-Quran melalui lisan nabinya yang diutus. Maknanya Nabi yang menerima Al-Quran ini yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutuskan sebagai Rasul kepada umatnya, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah merakamkan kita sebagai umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan bagi manusia. Bagaimana ya Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya. Baik. Jadi itu permulaan pujian bagi Allah. Jadi apabila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini, ya,
kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita, maka adalah ia merupakan petunjuk dari Allah untuk kita melaksanakan segala perintahnya. Di situlah terdapat berbagai-bagai isi kandung yang padanya mengandungi segala perkara yang berkaitan dengan syariat, berkaitan berhubung dengan akidah, hal-hal berhubung ibadat, dan juga hal-hal berhubung dengan akhlak. Ataupun kita katakan di dalam Al-Quran itu terkandungnya iman, terkandungnya Islam, terkandungnya ihsan, yakni akhlak yang disuruh akan kita beramal dengannya. Baik. Bahawa dia Allah esa dalam zatnya dan tiada sekutu baginya. Imam Al-Ghazali nak menerangkan kepada kita, Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepada Rasul yang diutusnya, yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Tuhan yang satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga Tuhan. Tuhan yang esa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahun wahid. Dan begitu juga di dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Bahawa dia Allah esa. Esa maksudnya sini satu, tidak dua, dan tidak jadi berbilang-bilang. Ya, asa pada zatnya, satu pada zatnya, satu pada sifat-sifatnya, yakni sifat-sifat Allah seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semua jenis itu satu. Satu kudrat, satu ilmu, dan tidak ada dua kudrat, dua ilmu. Dengan satu kudrat itu, dengan satu kudrat yang sempurna itu yang berada di zat Allah yang maha sempurna, maka ialah menjadikan Allah Ta'ala itu berkuasa pada mengadakan, berkuasa pada menjaga dan mengekalkan, berkuasa pada meniadakan. Contoh, maka tidak ia berhajat kepada yang lain. Dan begitu juga esa pada perbuatannya. Allah mengadakan makhluk ini. Tiada berhajat kepada sokongan, bantuan, atau keperluan, ataupun dari bahan, ataupun pekakas-pekakas. Maka Allah mengadakan perbuatan ini sebagaimana Allah Ta'ala sebut, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Tiada bersekutu Allah dengan yang lain. Sebab itu disebutkan bahawa dia esa dalam zatnya dan tiada sekutu baginya. Ma makna sekutu baginya? La syarikalah. La syarikalah. Tiada ada sekutu baginya. Tidak ada yang setanding dengannya. Apabila kita membahaskan sifat wahdaniyat dalam ilmu tauhid, kita mengatakan bahawa Allah itu esa pada zatnya, yakni menafikan kam muttasil pada zatnya dan menafikan kam mumpasil pada zatnya. Apa maksud di sini? Zat Allah bukan berjuzuk-juzuk berhubung pada satu zatnya seperti zat tubuh makhluk yang berhubung oleh segala daging, urat, air, darah, tulang, dan sebagainya. Begitu juga tidak ada satu zat yang lain yang menyerupai zat Allah yang maha mulia. Maka bila disebutkan kam mumpasil pada zat Allah, wajiblah kita menafikan kerana tidak ada wujud mana-mana pun zat yang menyerupai zat Allah. Sebab itu kata Imam Ghazali,
bahawa dia Allah Esa dalam zatnya, zat Allah, dan tiada sekutu baginya bagi zat Allah. Maknanya tidak ada yang satu yang standing padanya. Inilah makna kalimah la ilaha illallah. La nafi jinsi. Maknanya kita menolak sama sekali kewujudan jenis Tuhan. Kita menolak sama sekali iaitu kewujudan Tuhan yang layak disembah seperti Allah itu. Tidak ada, melainkan yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, itulah yang kita faham daripada kalimah la ilaha illallah. Satu tanpa ada yang sepertinya. Nah, itu disebutkan ini. Satu. Maknanya zat Allah itu satu. Tanpa ada sepertinya. Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Bukanlah serupa Allah dengan sesuatu. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ya, sebab itu ya, ketegasan itu jadi disebutkan di dalam Allah, jangan diserupakan Allah dengan suatu, karena tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Nah, ini kita belajar di dalam kitab ilmu tauhid, sifat yang wajib bagi Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah dengan segala yang baru. Maknanya tak serupa Allah dengan segala baru. Tak serupa kok mana? Tak serupa kepada mana-mana pihak sekalipun. Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Tak serupa sama sekali. Nah, jadi itu adalah menunjukkan bahawa hanya yang unggul, hanya yang sempurna, hanya yang ada tiada tandingan ialah zat Allah yang maha mulia, yang menjadi Tuhan kita yang wujud sedia kala dan ada selama-lamanya. Tempat bergantung tanpa ada yang menyainginya. Ya, Imam Ghazali sallallahu alaihi wasallam bila menyebutkan Allah ini zat tempat bergantung. Siapakah bergantung kepada zat Allah? Maknanya berhajat oleh setiap sesuatu kepada Allah. Sebab itu Allah jadi Tuhan. Ya, dalam ilmu kita belajar ilmu ketuhanan. Ya, apakah dua perkara yang menjadikan Allah itu Tuhan yang tidak ada tandingannya, tiada ada saingannya, kerana Allah bersifat dengan dua sifat ketuhanan yang besar. Pertama dipanggil isti'na, yang keduanya iftiqarun ilaihi. Ya, sifat isti'na maknanya zat Allah itu terkaya. Bila sebut terkaya, tidak berhajat sama sekali kepada yang lain. Kerana apa? Kerana ia tersedia sempurna. Kerana ia tidak ada kekurangannya. Dan kerana ia maha memiliki, maka dia tidak perlu kepada siapa-siapa. Yang kedua, sifat ketuhanan itu mestilah seluruh alam ini berhajat kepadanya. Seluruh makhluk berhajat kepadanya, barulah dianya dinamakan Tuhan. Maka sebab itu dikatakan Allah ini tempat bergantung, tempat dihajati. Di dalam Al-Quran Allah sebut Allahus Samad. Allah itu tempat tumpuan, yakni tumpuan hajat oleh seluruh makhluk kepadanya. Maka mengapakah Allah ini jadi tempat tumpuan? Maka disinilah di dalam kitab-kitab ilmu tauhid diceritakan berhubung dengan sifat iftiqar itu. Iftiqar itu ada 9 sifat-sifat daripada 20 sifat yang kita pelajari, yang 9 sifat itu menjadikan Allah itu iftiqar. Pertama contohnya yaitu wahdaniyat. Karena Allah itu satu. Tuhan yang ada ini satu saja. Maka di manakah tumpuan segala makhluk? Kepadanya saja. Yang kedua, kerana dia maha hidup. Kalau dia mati, tak adalah tumpuan kepadanya. Kerana dia maha berkuasa. Dan lain-lain sifat
yang kita pelajari daripada kitab ilmu tauhid. Maka tepatlah Imam Ghazali letakkan di sini kemuliaan Allah itu kerana pertama, dia maha sempurna, dia maha zat yang tidak berhajat kepada siapa, malah Allah ini zat yang dihajati oleh seluruh makhluk yang bergantung padanya tanpa ada yang menyainginya, tidak ada yang menyainginya yang setanding dengannya. Yang diesakan tanpa tandingan. Ya. Yang diesakan tanpa tandingan. Wahidun la syarikalah. Ya. Tuhan itu asa. Tiada syarik, tiada sekutu baginya. Nah, ini kalimah ini Allah Ta'ala dengan tegas Allah Ta'ala bawa la ilaha illallah. Ya. Tidak ada sama sekali Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan isti'ana wal iftikhar. Tidak ada. Tidak ada Tuhan yang zatnya terkaya dan dihajati oleh seluruh makhluk kepadanya. Melainkan yang ada begitu ialah Allah. Cuba lihat. Mengapa Allah Ta'ala bawa kan kepada kita kalimah nafi isbat. La ilaha illallah isbatkan. Allah boleh bawa dalam bentuk kalimah isbat saja. Allah itu Tuhan. Memada saja. Ya. Ilahun Allah. Allah. Tuhan itu Allah. Tapi ini Allah mengetahui bahawa hati yang nak pegangkan, nak menzahirkan, kita panggil akan pegangan yang kukuh, mestilah Allah datangkan dengan kalimah. Tidak ada sama sekali Tuhan, melainkan yang ada Allah. Kalau kata Allah itu Tuhan, dibimbangnya takut ditanyakan pula oleh orang. Itu yang itu Tuhan tak? Yang ini Tuhan tak? Tapi bila Allah Ta'ala kata, tidak sama sekali ada Tuhan, melainkan Allah. Tak payahlah kita nak tanya-tanya lagi. Guru kami ketika mengajarkan kami di pondok dulu, ada buat ibarat, katanya begini. Tuk nenek kita dulu, ya, untuk kita lah, bila kita pergi ke rumah, kita tanya tuk kita. Tuk, ada apa nak menyorok hari ni orang Kedah? Ada apa nak menyorok hari ni? Maknanya ada apa sarapan hari ni? Cuba kita tengok tuk kita jawab apa. Tuk kita ni yang mahir dah dengan kalimah nafi isbat. Dia akan kata, tak ada apa-apa satu awang lain. Melainkan ada nasi sejuk. Nampak? Dia menafikan kewujudan jenis nak makan pagi ni. Melainkan yang ada nasi sejuk. Nampak? Dia tak kata, nasi sejuk adalah awang lain. Naiklah. Dia tak kata begitu. Kalau dia berkata begitu, dia kata yang isbat saja. Maksudnya, kita akan tanya, roti canai ada ke tuk? Cucuk kacang ada ke tuk? Spera ada ke tuk? Nampak? Tapi bila tuk kata, tak ada apa awang-awang lain, nasi sejuk saja, nak tanya apa lagi? Belahlah. Cari kedai lah misalnya. Itu kepahaman. Jadi dari mana perkataan ini tabit? Daripada perkataan nafi isbat yang Allah Ta'ala ajak. Ya. Jadi sebab itu kalau di tempat kami duduk ini, ya, di Tandih. Ini di sini orang-orang Bajau. Ya. Kalau saya mengajar pun kalimah la ilaha illallah itu saya akan menafikanlah, menafikan isbat dan nafilah. Ya, saya kata nyaun ingin Tuhan selain Allah. Itu perkataan dia.
Nyaun ini tiada. Ya. Nyen ni maknanya saya terjemahkan la nafi. Tiada sama sekali. Nyaun nyen Tuhan selain Allah. Ya. Begitu juga kalau kita nak menafikan, ya. Contohnya kita nak menafikan bahawa ya tidak ada apa yang kita nak makan pagi ni, ya, melainkan apa? Melainkan nasi sejuk. Maka istilah yang digunakan, bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sebelah sini pun ya menggunakan kaedah nafi isbat sebab dengan dapat terang dan lebih jelas lagi, ya. Baik. Masa kita pun dah 10:05. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Maha terdahulu tanpa awal. Allah ini maha terdahulu. Apa makna maha terdahulu? Bersifat ia dengan qidam. Apa qidam itu? Tidak ada permulaan bagi adanya. Ini satu penyataan tentang kesempurnaan Allah, yakni qadimnya. Allah telah tersedia ada. Dia bukan baharu ada. Kalau dia baru ada, dia sama dengan makhluk. Karena makhluk itu menerima tiada sebelum ada. Dan tiap-tiap yang menerima tiada sebelum ada, pastilah ia binasa, yakni menerima tiada kembali nanti. Tapi Allah yang terdahulu, maha terdahulu, wal awwalu, maknanya ia Allah tidak ada permulaan bagi adanya. Kita ada permulaan, kita ada surat beranak. Pokok-pokok ada tarikh kejadian dia, matahari bulan ya diketahui bila kewujudannya. Yang tidak ada tarikh kewujudannya ialah Allah. Maka maujud fi sabiqun wa maujud fi lahiq. Maknanya Allah ini wujud tersedia dulu. Sekarang dan selama-lamanya. Itulah kewujudan yang sempurna hanya bagi Allah. Tanpa awal, maha terdahulu tanpa awal, maknanya tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Azali tanpa permulaan. Di azali ini maknanya ia tidak menerima tiada daripada azali lagi. Ya, tidak. Pada azali ini, maknanya azali ini satu zaman tempoh yang terdahulu yang ketika itu tidak wujud langsung makhluk pada azali. Hanya yang wujud pada azali ialah Allah Subhanahu wa taala. Tempoh zaman azali ini iaitu sehingga ketika wujud makhluk yang awal yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selepas itu tiada lagi lah disebutkan zaman yang azali kerana sudah ada penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ada tanpa akhir. Ini menggambarkan sifat baqa Allah, kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap suatu semuanya binasa, melainkan zat Allah yang maha mulia, kekal, tiada binasa. Bila kata sentiasa ada, maknanya sentiasa ada pada sedia kala, pada sekarang, pada masa-masa datang. Tanpa ada akhir, tanpa ada penamat, tanpa ada penyudahnya, tanpa ada hilang di akhirnya seperti makhluk ini yang akan binasa di depan sana. Selalu ada tanpa jeda. Maknanya
Selalu ada Allah ini daimun. Maknanya ada sentiasa dan tidak ada yang putus baginya. Jeda ni maknanya tidak ada putus di tengah jalan. Ya. Jadi maknanya yang lain semua putus tengah jalan. Ada apapun makhluk ini akan putus tengah jalan, akan hilang, akan binasa, akan rosak. Tetapi tidak rosak akan zat Allah dan sifat-sifat yang berada pada zatnya. Selalu dan sentiasa disifatkan dengan sifat keagungan. Siapa ini? Zat Allah. Maka layak disembah, ya, oleh seluruh makhluk, ya, dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, karena ia adalah Tuhan yang Maha Agung. Tidak berakhir kerana berlalunya waktu. Zat Allah tidak ada akhir kerana tempoh masa yang panjang berlalu, mahupun habisnya ajal. Allah bukan hidup dengan ajal. Allah bukan hidup dengan roh, walaupun dikatakan roh yang qadim. Kerana Allah itu hidup dengan sifat hayatnya yang bukan jenis roh yang ada mati seperti kita. Bahkan siapa? Allah. Dialah yang awal, yang akhir. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, wal awwalu wal akhiru, yang zahir wal zahiru, dan yang batin wal batin. Ya. Kemudian, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, seperti mana di dalam surah Al-Hadid, ya, ayat ini, ya. Baik. Setakat itu Imam Ghazali menggariskan kepada kita tentang keagungan zat Allah bagi memulakan kitab Arba'in fi Usuluddin ini, kerana tanpa mengenal keagungan Allah ini, pastilah kita tidak dapat melaksanakan ubudiyah kita, penghambaan kita, dan sudah pastilah kita tidak akan menyayangi dan mengasihaninya. Tak kenal, tak cinta. Maka sebab itulah dengan mengenal zat Allah Ta'ala ini, caranya mengenal akan hukum sifat dan hukum ketuhanan. Kita tidak dapat mengenal Allah dengan mengenal zatnya. Hanya Allah lah yang mengetahui akan zatnya. Tetapi kita diperintah akan sifat-sifatnya. Maka hukum sifat yang wajib kita kenal itu adalah, ya, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat-sifat yang harus, yang telah diijma'kan oleh ulama, yang menjadi kewajipan kepada kita mengenalnya secara tafsil, sekurang-kurangnya 13 ataupun 20 sifat, mengikut perbezaan pendapat dua orang ulama besar kita, ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga kita mengenal Allah dengan mengenal akan hukum ketuhanan, yakni yang kita sebutkan tadi, mengapa Allah saja layak menjadi Tuhan, tidak yang lain. Kerana Allah itu bersifat dengan istighna, yakni yang terkaya, yang tidak berhajat kepada siapa-siapa, dan ia juga dihajati oleh seluruh makhluk, yang dikatakan bersifat dengan iftiqarun ilaihi. Kedua-dua sifat ini menunjangkan kepada maksud kalimah la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan uraian hari ini habis sudah prinsip satu, ya, dan insya-Allah daripada prinsip satu inilah nanti insya-Allah dia akan berkembang kepada prinsip-prinsip 10-nya daripada bahagian pertama pada kitab Arba'in fi Usuluddin ini, yaitu berkaitan dengan akidah kita. Wallahu alam. Segala yang baik itu dari Allah, dan jika ada mana-mana kekurangan itu adalah daripada saya sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih Cikgu A. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Apa khabar Rehan? Terima kasih Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semua nampaklah di sini Syarifah, Nur Azza. Alhamdulillah. Ya, semoga sihat. Yang lain-lainnya enggak begitu ya, yang tak nampak. Terima kasih Ustaz. Tak nampak di mata, nampak di hati. InsyaAllah berjumpa lagi. Dan ya, saya terpaksa menerus perjalanan ke Pulau Bali. Assalamualaikum. Cikgu Sam, sekejap lagi saya perlu ke Kudat untuk mengambil feri ke Pulau Bangi. Ya, dan insyaAllah saya akan kembali keluar daripada Pulau Bangi selepas kerja besok atau lusa lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Cikgu Sam. Ya. Selamat jalan Ustaz. Bahasa apa Cikgu Sam? Oh. Saya pun heran juga. Tekan dia tak mau pi. Hak saya saja kecil. Hak lain semua besar. Yalah. Tapi boleh. Suara boleh kah? Suara. Suara dengar tak? Suara boleh. Clear. sangat. Apalah. Tengok gambar sikit-sikit sudahlah. Suara clear okey. Baik. Ya. Aku Kudin. Ya. Puan Halimatun, terima kasih. Dan nampak gambar-gambar yang depan